Sayang selasih berisi minyak, bunga cengkeh di atas jerami. Terima kasih banyak-banyak sudi hadir ke seminar kami. Yang berbahagia Puan Sri Tuan Puan Sri Nurizam binti Cik Muhammad Nur, Yang di-Pertua Puspanita, Datuk-Datuk, Datin-Datin, Barisan Ahli Majlis Tertinggi dan Ahli Jawatan Kuasa Kerja Tertinggi Puspanita, Ahli-Ahli Puspanita, Tuan-Tuan, Puan-Puan yang dirahmati Allah sekalian. Kecergasan. Kita sering mendengar ungkapan badan sihat, otak cergas. Kecergasan adalah keadaan yang sihat yang boleh menjadikan individu melakukan aktiviti harian dengan penuh semangat, bertenaga dalam pelbagai aktiviti fizikal serta kurangnya risiko masalah kesihatan. Ianya melibatkan 4 komponen iaitu kekuatan, endurance, flexibility dan koordinasi. Usaha yang berterusan perlu dilakukan bagi mengekalkan kecergasan, antaranya dengan melakukan senaman atau aktiviti fizikal secara berkala. Tanpa melengahkan masa, saya memperkenalkan penceramah yang pertama, iaitu Puan Faizah binti Mat Jaiz, Ketua Cawangan Rehabilitasi Sukan dari Bahagian Perubatan Sukan Institut Sukan Negara. Topik yang akan dikongsikan oleh beliau ialah PAQ Plus. Anda bersedia dan selamat untuk bersenam? Sama-sama kita dengar dan fahami topik ini. Oleh itu, saya serahkan sesi pertama ini kepada Puan Faizah untuk kupasan lebih lanjut. Dipersilakan. Terima kasih kepada Puan Zana. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi semua. So, harapnya semua sihat pagi ini. So, first kali saya nak ucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak kepada Puspanita, Bahasaan dan juga kepada Institut Sukan Negara yang memberi peluang ataupun memilih saya untuk memberi ceramah ataupun berkongsi sedikit apa yang saya tahu ilmu pada pagi ini, dan diharap ilmu ini dapat dimanfaatkan bersamalah. Bagi yang tidak mengenali saya lagi, saya ialah Faizah binti Mat Jaiz. Macam cakap tadi, saya ialah Ketua Cawangan Rehabilitasi Sukan di Institut Sukan Negara. By background, saya ialah seorang fisioterapis dan saya telah berkhidmat di Institut Sukan Negara selama lebih daripada 20 tahun lah. So hopefully hari ini kita nak belajar sikit mengenai apa itu PAQ Plus. So topiknya, kita ni bersedia tak sebagai persiapan untuk kita buat exercise kan? Kita perlu tahu di mana kita punya status kesihatan, adakah kita ni bersedia, selamat untuk kita menjalankan aktiviti senaman ya. Okey. PAQ Plus ni sebenarnya ialah Physical Activity Readiness Questionnaire. Dia ialah soal sidik kesediaan aktiviti fizikal bagi seseorang dan ini boleh digunakan oleh semua orang, semua lapisan. Okay. So kita back to our topic, PAQ Plus, Physical Activity Readiness Questionnaire. Okay. So idea untuk perkongsian hari ini, bagaimana saya come out dengan idea PAQ Plus ni, sebabnya kita tahu melihat kepada kita pun baru dalam masih lagi, kalau tengok hari ni, statistik hari ni, kita masih lagi ada active case about 23,000 23,000 case untuk COVID ni yang masih aktif kalau ikut di MySejahtera lah. Okay, so daripada situ saya dapat idea untuk kita kongsi mengenai PAQ Plus ni, di mana kalau tengok statistik on causes of death kat Malaysia ni pada tahun 2002 ni, memang banyaknya is 19.8% is daripada COVID lah. Okay, and then seterusnya lah, yang nombor 2 tu daripada melibatkan heart, okay, and then paru-paru, okay, daripada some of the brain condition. So cuma nak beritahu di sini, idea tu because of, kalau macam COVID ni yang paling besar lah sekarang ni, 19.8%. So sebenarnya untuk orang-orang yang pernah mengalami COVID, dia akan mempunyai, ada banyak kita panggil long COVID effects. That is why saya pilih mengenai PAQ Plus ni, sebab orang yang pernah ada mengalami COVID, apabila sebelum ni dia mungkin seorang yang sangat aktif, tapi bila dia dah mengalami long COVID, ada yang mempunyai masalah dari segi paru-paru, dari segi batuk berterusan yang menyebabkan limitasi kepada penglibatan untuk dia bersenam ataupun menjalani aktiviti harian. Okay, that is why. Dan satu lagi, kita tengok ada banyak juga insiden-insiden ataupun kalau kita tengok perbezaan heart attack pun banyak berlaku dan juga cardiac arrest. Heart attack dia berbeza dengan cardiac arrest. Kalau heart attack ni dia melibatkan
tersumbatnya coronary artery kita. Tapi kalau cardiac arrest ni, dia memang tidak memberi sign lah, there is no pulse, dia ni tiba-tiba je dia akan berlaku keadaan nadi yang sangat laju, tiba-tiba dia akan stop immediately. So that is where kita rasa perlu untuk seseorang kita nampak sihat pada hari ini, tapi tidak semestinya kita sihat di dalamnya. Okay? So kita kalau boleh, dan saya nak tanya di sini, berapa ramai yang kita sebenarnya menjalani atau menjalankan medical check-up every year untuk kita tahu status kesihatan kita. So itu sangat penting. So kalau macam insyaAllah lah kami-kami di sini yang di ISN ni ada facilities, ada ni yang memudahkan untuk kita ni, tapi bagi di luar sana, di mana juga anda berada, so hopefully topik kita hari ini, PAQ Plus dapat membantu anda untuk screening dulu status ataupun tahap kesihatan saudara-saudari semualah. Okay? And kita juga tahu kalau macam seseorang ataupun ini saya share gambar pesakit saya yang mengalami ankle sprain kecederaan pada buku lali, dia terseliur, jatuh daripada tangga. Tapi kalau tengok kecederaan masa mula datang jumpa saya ni pun saya ingat dia ada kepatahan, ada patah, tapi there is no fracture yang berlaku pada dia. Cuma patient ni memang bersaiz, tubuh badan dia saiz besar. Memang bila dia kena ankle sprain tu dia very high impact lah. So in terms of recovery dia mengambil masa yang lama. So untuk pesakit-pesakit seperti ini, adakah dia bila dah recover, dia mampu untuk menjalankan exercise? Di sini juga kita boleh menggunakan PAQ Plus sebagai one way of kita punya screening. Dan juga kalau tengok kat sini, maybe semua orang boleh guess tak apa kecederaan yang dialami oleh pesakit yang lutut ni? Maybe boleh guess, boleh chat dekat ruangan Facebook atau ni kan. So atlet ni, dia telah mengalami kecederaan ACL 6 weeks lepas lah. Dah lebih kurang 6 minggu. First incident dia lah 6 minggu yang lepas. Betul recently, dia ingat yang dia boleh untuk jogging. Dia start jogging pada 6 minggu selepas dia mengalami ACL. Which is dia ada second incident of injury lah. Maknanya dia lari, dia jogging, dia rasa dia boleh jogging. Tapi bila dia nak stop dalam dah lama tu, tiba-tiba dia punya lutut just macam give way je. So ini adalah antara yang kenapa saya come out dengan idea perkongsian PAQ Plus ni untuk kita dapat manfaat bersama. Okay. Saya ada minta dekat kita punya AJK Tempus Sekretariat untuk share mengenai untuk share borang tu bagi yang nak ni boleh download, boleh ataupun boleh pergi ke website tu untuk kita sama-sama go through dan rujuk lah nanti ya. Okay. Kalau kita tengok kat sini, nak tanya berapa ramai yang keep aktif secara consistently? Consistently maknanya maybe 3 kali seminggu kan. So based on SCSM punya recommendation ni, kita perlu mempunyai at least 150 minit per week untuk kita melakukan moderate intensity aerobic activity. Right? Itu antara yang kita boleh ni lah macam jogging apa semua tu. Tapi and then kita perlu top up lagi dengan muscle strengthening activity untuk at least 2 kali ataupun 2 sesi 2 hari seminggu. Okay? So it's very important untuk kita ada idea, lepas tu kita ada planning untuk apa yang kita nak buat untuk kekal aktif, sihat, and then kita at least kalau boleh kita start bit by bit lah, sikit demi sikit untuk kita kekal sihat, hopefully sihat functionally, kita dapat melakukan aktiviti dengan mudah kan. Macam untuk yang Muslim, kita boleh solat tanpa mempunyai masalah. Orang yang mempunyai sakit lutut tu, maybe dia boleh buat some strengthening untuk dia dapat full, normal sembahyang. Kalau macam saya ada pesakit yang sakit lutut kan, antara saya datang ni, apa yang dia nak, ialah dia nak kalau boleh dia nak solat biasa, solat normal. So macam saya sebagai physio, saya akan cuba untuk kuatkan, strengtheningkan, dapatkan range dia untuk membolehkan dia melakukan functional aktiviti dia secara baik dengan takdir lah. Okay. Cuma dalam kita punya ni kita kan ada sentiasa ada alasan lah. Samalah dengan saya kan. So ini saya share lah Kevin Zahari punya 7 alasan malas bersenam. Okay, ada 7 di sini. Yang pertama, saya sangat sibuk. Mana ada masa nak bersenam. So untuk orang-orang yang sini, kita boleh from negative talk ni, kita boleh kurangkan duduk, banyakkan bergerak. Contohnya instead of kita naik lift, kita naik tangga. So this way macam kita kata try to reach 10,000, 10 to 15,000 gradually progress untuk steps yang kita ada tu so that kita prevent diri kita daripada sedentary. Okay. And then buat apa bersenam? Saya telah ditakdirkan sebagai seorang yang gemuk. Alamak, betul ni. Tapi
ini ini bukan ni apa dia panggil? Gemuk is awesome, bukan bukan gemuk is awesome. Gemuk memberi boleh memberikan kita risiko kepada sakit, tak sihat, okay? And then saya diet tak payah bersenam. Ini banyaklah kalau kita tengok dekat Facebook kat ni kan, yang jual-jual produk ni semua kan memang dia kata makan ni tak perlu exercise, which is wrong lah. Sebenarnya kita memang kena pastikan jantung kita ni bergerak dengan pumping dengan baik supaya kita boleh, sebab kita kena faham aktiviti harian, naik tangga, turun tangga, kita memerlukan jantung yang sangat baik lah, sihat. Bencilah bersenam, tak suka. So untuk macam ni, saya admit lah saya orang yang maybe saya bukan orang yang rajin nak pergi ke gym, buat ni apa semua, tapi saya suka aktiviti yang macam aerobik, yang ada music. So find something yang you rasa macam you happy, you suka, as long as you keep active, okay? And then buat penat saja exercise, tak ada beza apa-apa pun. Ini pun salah lah sebenarnya, memang kena exercise, ada perbezaan, it's just that kita kena istiqamah, kena buat secara long term baru kita akan nampak efek. Cuma in and out lah, maksudnya apa yang kita makan dengan apa yang kita exercise tu kena seimbang lah dengan aktiviti kita. Cuma kita exercise setengah jam, kita punya loading tu melebihi daripada 2 jam punya effort. So itu satu benda yang salah lah, okay? And then susah lah nak teruskan bersenam. So this is all the reasons, excuses yang kita tak patut ada dalam diri kita. Sebab kita kena tengok kalau macam this lady kan, umur dia 73 tapi dia mampu untuk buat this kind of activity lah. High plank, buat weight, okay? So rasa macam should become a good model ataupun sample lah untuk kita. Okay? So untuk kita nak bersenam, adakah kita tahu status kesihatan kita? Sama ada dia excellent ke, dia average ke ataupun dia poor. So saya doakan semua kat sini, harapnya semuanya bukan pada tahap level poor lah. And hopefully semua orang excellent lah. Alright? Just that. Okay, now kita pergi kepada PAQ Plus. Anda semua dah dapat kan link yang diberikan oleh Sekretariat. So sama ada you boleh pergi kepada website dia ataupun you boleh download dia punya paper ni lah, dia punya form secara ni lah. Okay? Okay. Yang ini saya mula dapat belajar bila saya dikongsi oleh lecturer saya, yang mana bila kita buat, saya buat research sebenarnya masa saya buat master baru ni, dan saya buat testing tu kepada atlet muda lah, bawah 18 tahun. Kita panggil underage punya ni lah kan. So salah satu kriteria dia ialah kita tak tahu bila kita nak buat testing ni, kalau macam saya fizioterapis ataupun sesiapa di sini yang membawa ataupun mengajar aerobik ke ataupun sebagai dia panggil apa, personal trainer ke, adakah anda tahu anda punya klien ni sebenarnya sihat tak? How much level ataupun how much intensity training nak you nak beri untuk dia. So PAQ Plus ni boleh digunakan oleh sesiapa sahaja, coaches, kalau memang ada atlet-atlet di bawah umur ataupun sesiapa pun, minta diisi dulu PAQ Plus ni so that you have kita panggil screening physical activity ready, sama ada dia ready tak. Sebab kita mungkin nampak atlet tu sihat tapi sebenarnya atlet tu mempunyai masalah jantung ke, kita tak tahu. Sebab dalam pengalaman saya di sini pun ada atlet-atlet yang sihat tapi dia memang mempunyai masalah congenital heart ke kan, yang kita tak tahu. But bila kita dijawab soalan-soalan PAQ Plus ni, dia dapat memberi satu gambaran ataupun screening result yang dapat membantu semua untuk memastikan kita ataupun klien kita ataupun atlet di bawah jagaan kita ataupun sesiapa pun ahli keluarga kita berada dalam keadaan yang selamat dan sihat untuk bersenam ataupun nak memulakan senaman. Okay. Tujuan PAQ Plus ni dia adalah soalan ataupun survey yang dia boleh digunakan oleh semua orang. Okay. Kita tahu khasiat atau kelebihan menjalankan exercises ni, dan memang terbukti banyak membantu untuk kita kekal sihat. Orang yang ada mempunyai masalah hypertension, kalau dia buat consistently dalam 20 ke 40 minit activity, even like brisk walking for consistently for at least minimum of 3 times a week, for consistently 3 bulan, dia boleh dapat membantu untuk mengurangkan tahap level ataupun tekanan darah dia. So kalau macam tu, kita nak tahu sama ada seseorang tu dia sihat tak untuk nak melakukan aktiviti, okay? And then kalau tak sihat pun, apa inilah screening pertama yang kita buat untuk membolehkan dia dapatkan
dipanggil consultation ataupun konsultasi pakar ataupun exercise professional untuk becoming more active lah. Okay, so there's no reason, jangan menjadikan alasan untuk hopefully kita tidak menjadikan alasan untuk diri kita tidak melakukan apa-apa aktiviti, sebab kalau kita masih umur macam saya sekarang ni 40 plus, bila kita start naik tangga kita dah rasa penat, lepas tu that is shows a sign that you have to do something sebelum it become worse lah. Okay, alright, so tadi kita bagi tahu PAQ Plus ni ialah screening tu. Okay, dia boleh dilengkapkan, diisi oleh semua individu. Kalau you dapat link tadi tu, you dah boleh start buat. Selepas saya explain ni, bagi you faham dulu, nanti you boleh start isi dan you akan dapat gambaran status kesihatan anda di mana dan apa anda perlu buat untuk terus aktif. So, dengan mengisi ataupun melakukan ataupun pengisian PAQ Plus ni, diharap kita ni akan jadi lebih aktif lah. Okay? So kita tak payah risau, takut. Kalau macam saya ni rasa badan saya tak ni, how much saya boleh pergi, berapa banyak saya boleh ni. So saya boleh dapatkan menggunakan PAQ Plus ni, saya boleh check status, especially melibatkan jantung kita, kita punya, sama ada kita ada metabolic punya problem ke. So that ini adalah satu survey yang boleh diisi dan dia boleh pakai oleh semua untuk mengetahui status keberadaan atau status kesihatan anda. Okay? So, dengan pengisian ataupun kita dah dapat tahu bila kita isi PAQ Plus nanti, kita boleh identify kita ni berada di kelas mana, klasifikasi, dan pada masa yang sama kita nak kurangkan halangan kita untuk beraktiviti lah. Sebab mungkin orang rasa macam, aku rasa aku tak sihat lah, aku rasa macam jantung aku ni lah, tapi kita tak tahu nak measure macam mana kita nak ni. So isi nanti depan ni isi PAQ Plus ni, and then you know where is your, macam mana, kat mana you berada, status kesihatan you. Okay? And then kalau saya pun cedera, saya bagi contoh, kalau saya sekarang ni dah ada arthritis lutut kan, tapi itu tidak menghalangkan saya untuk buat exercise. So, sebab bila saya tahu saya ada sakit ni, saya jumpa dengan pakar, macam exercise personal yang memang qualified, fisioterapis, untuk optimizekan apa yang saya boleh buat daripada kecederaan sedia ada yang saya ada ni. Okay? Alright. So, ini dah dia. Kita nak kena pasti risiko dia tu dengan mengisi PAQ Plus tu. Daripada risk tu, kita nak tengok di mana kita, di mana klasifikasi kita berada ni. Ini baru kita boleh decide sama ada kita boleh pergi exercise sebanyak mana, how intense exercise level yang kita boleh pergi. Barulah kita berada dalam keadaan selamat untuk bersenam. Okay? So far semua orang okey ke? Bilik ni senyap je kan? So saya hopefully semua okey lah. Okay. PAQ Plus ni, dia risk identification. Kita nak tengok risiko. Okay. Senang, dia tak susah. First kali you kena jawab 7 soalan yang utama lah. Okay. First kali ialah mengenai general health. 7 soalan ni senang untuk dijawab. You isi sama ada yes or no sahaja. Okay. 7 soalan dia and then dia follow up. Kalau you dah jawab 7 ni tiada masalah, nanti saya akan terangkan, you are selamat. Maknanya you okay untuk terus bersenam, buat secara gradually, mengikut kemampuan. Tapi kalau you ada jawab no pada 7 soalan ni, dia akan ada soalan seterusnya melibatkan medical condition. Okay? So, alright. Ini link yang diberi tadi. Nanti you akan masuk dekat sini. So, and then, daripada sini, you boleh bacalah dia punya tu. And then you akan pergi kat sini. So, dia akan tulis kat situ kan ada 2 kan. Take the PAQ Plus survey now. Okay, you buat yang atas dulu. Sebab kalau yang atas you tak lepas, dia akan pergi kepada yang bawah. Tapi kalau yang memang yang you buat 7 tadi tu dah okay, nanti dia akan bagi ni lah. Alright. So far okay, semua orang dah dapat link. Semua orang boleh cuba. Alright. Benda ni sangat bermanfaat. Jangan lepaskan. Buat so that you tahu status kesihatan kita lah. Okay. Okay. Bila dah jawab. Baca betul-betul soalan dia tu. Jawab. And then you akan dapat seperti inilah, sama ada you jawab yes or no kan. And then dia akan bagi contoh. Ni saya randomly jawab 3 lah. Contohnya kalau you jawab 7 tu okay. You tak ada masalah. Your answer, dia memberi satu gambar. Dia akan beritahu you. Okay, bila dekat online tu. Senang, yang guna online tu sangat senang. Dia dah bagi you are cleared. Okay, anda bebas dan boleh start aktif.
Okay, boleh bersenam, boleh ni. Tapi kalau dia akan bagi satu guideline untuk you bersenam pun, okay, you are encouraged to start, boleh start slow-slow, build up gradually toward dalam 20 ke 60 minit punya session exercise kan. So sangat menarik web ni ataupun PAQU Plus pengisian online ni, so that kita nampak benda tu secara objektif daripada kita fikir, aku ni sebenarnya di mana, sihat ke tak sihat ke kan. Okay, right, so far. And then yang the second one, bila kita isi, mungkin kita ada jawab no pada satu tu. Ada masalah medical ke apa kan. Dia tanya kat sini dah. Dia memberitahu anda sepatutnya, you should seek further information before becoming more active. Maknanya kita kena jumpa pakar, kita kena dapatkan advice professional, doktor, okay, physician yang boleh membantu kita untuk mengenal pasti level kesihatan kita. Akan ada screening. Inilah di mana kalau kita start ni, inilah antara orang-orang yang sebenarnya sangat digalakkan untuk mengadakan medical check-up, okay, yearly, so that you know that you are safe, you punya condition, body sihat. Kalau tak sihat, macam mana nak membantu diri kita untuk lebih sihat. Okay, and then yang sebelah kanan sekali tu, thank you for completing the survey. Inilah orang yang ada saya tu. Masa tu saya just bawa pregnant. Maknanya, it is recommended untuk orang yang pregnant ni memang mendapat guidance lah. Maksudnya dengan orang-orang yang terlatih, profesional yang dapat buat exercise, still lagi boleh exercise walaupun dalam keadaan mengandung, despite dia tidak mempunyai any problem lah. Kalau ada problem, berapa banyak dia boleh buat, maknanya dia under supervised punya exercise regime lah. Okay, right. Okay, ini adalah 7 soalan yang saya kata tadi. Kalau you jawab semua okay, you are cleared to start you punya activity. Okay, so yang pertama soalan dia, ada tak doktor, has your doctor said anda mempunyai ada masalah jantung tak sebelum ni? Kalau ada tick lah, okay, ataupun ada high blood pressure, tick juga. And then kat situ kita jawab yes lah. Okay, nombor 1. Yang kedua, ada rasa pain tak, sakit tak dekat chest, okay, semasa jalan aktiviti. Macam saya katalah, naik tangga, turun tangga, rasa macam kita punya chest pain, sakit, dada kita ni sakit kan. Or bila melakukan physical activity, mungkin bila start bersenam tu rasa macam sakit kat jalan, then you tick yes. Okay, ada tak bila you ada rasa macam lost balance tak, ataupun pening, dizzy kan, ataupun or you ada loss of consciousness tak for the past 12 months. Sebab orang yang loss of consciousness ni ada banyak reason kenapa dia loss of consciousness ni. That's why dia kena seek for further medical punya investigation untuk memastikan you are safe untuk memulakan you punya senaman. Okay, and then pernah tak you didiagnose dengan any chronic medical condition, disease ataupun high blood? Then kena tick lah. Alright. Yang kelima, ada tak anda di-describe dengan medication? Kalau ada ubat-ubat ke apa kan, you tick yes. Okay, kalau tak sure pun you tick yes juga, sebab dia akan membantu kita untuk menjawab lebih jelas lah. Okay, and then yang keenam, untuk 12 dalam tempoh pas 12 bulan tu, ada tak you mempunyai macam sakit sendi, macam muscle ke, ligament ke, tendon ke, ataupun yang bila you buat aktiviti tu, for example you naik tangga makin sakit, then you tick yes. Okay, ini adalah ni. And has your doctor ever said that you pernah ada medical supervised activity tak? Maksudnya you sangat memerlukan exercise yang nak buat tu mesti kena ada medically supervised. Ada you tick yes. Ini 7 soalan general head question. Kita nampak macam soalan dia berbalik-balik. Kadang-kadang you tak clear kat atas, dia akan bagi you jawab kat bawah. Sebab ni paling penting yang di sini ialah dia nak tahu kebanyakannya ialah menyebabkan cardiorespiratory lah. Menyebabkan jantung kita, paru-paru kita. Sebab bila kita bersenam, itu adalah benda yang kita sangat khawatiri, yang tidak functions, tidak berfungsi secara baik. Sebab kalau kita gerakkan ni pun, still kita perlukan kemampuan jantung untuk mengepam darah kita. Okay? So far okay 7 general head question ni semua okay? Everyone's good? Okay, di sini semua okay. Dekat Facebook semua okay. Saya tak ada ni tapi okay. Alright? Okay. Di sinilah yang bila you jawab tadi, yang saya pergi tadi yang sini kan. Okay, dekat paper secara dia punya ni memang akan dia beri. Okay, bila you jawab semua okay. Okay, you dah boleh start physical active. More active lah you buat gradually And then you boleh guna any guideline untuk exercise kan, untuk progress intensity you punya exercise ni. And then boleh terlibat dalam aktiviti health and fitness macam marathon. Tapi of course if you nak masuk marathon tu, you start dengan 5 gradually, janganlah terus start 21 yang you tak train. Itu sangat membahayakan kesihatan kan. And then
just beware ataupun be cautious lah kalau you punya age 45 tahun, you dah lama tak buat exercise kan. Jangan kata 45 lah, 42 ke 40 ke. If you tak start you baru nak start, find something yang saya nampak apa kesalahan utama di Malaysia ni lah kan, bila saya rawat pesakit kan. Dah lama ni anxious nak buat exercise, tapi sebenarnya buat exercise melebihi daripada kemampuan. Dia tak start gradually, which is wrong lah. Sebenarnya kena start gradually, start dengan biasa sedikit pun 10 minit dengan treadmill ke apa ke, lepas tu baru you tengok macam. That's why bila kadang-kadang you too eager, you buat exercise, hari ni you buat exercise 3 hari you terbaring. Ataupun 3 hari you rasa tak boleh nak bangun. Sebabnya exercise tu melebihi daripada kemampuan. Okay? If you have any further question, boleh contact dengan qualified exercise professional ataupun medical, physiotherapist. Alright? Okay. Kalau you jawab yes, ataupun dalam soalan tu ada you mempunyai masalah chest pain ke apa ke, then you kena lengkapkan page yang kedua dan ketiga lah. Maksudnya dia ada soalan-soalan seterusnya. And just be in mind, be careful. Kalau you nak becoming more active, tiba-tiba you ada rasa macam demam, you better rest dulu, bagi rehat, recover, baru kembali baik. Inilah, walaupun you jawab 7 tu ni, tapi bila you start exercise ke ataupun dalam tempoh sepanjang ni you ada ni, jangan berlatih pada masa bila you tak sihat, you demam. Kalau you pregnant, make sure you dapat consultation yang betul untuk you melakukan exercise depending on you punya status, condition. And qualified exercise ni cuma saya nak menekankan lah. It's very important you tahu betul-betul, terdapatkan konsult yang betul-betul daripada qualified lah. Maksudnya orang yang terlatih, yang mempunyai sijil, yang melalui proses untuk betul-betul dapat exercise yang selamat lah. Kadang-kadang bila dia tak qualified, dia akan bagi you exercise yang no pain, no gain punya konsep kan, like, terlalu tinggi, mengikut beyond dia punya kemampuan. Okay. Alright. Kita teruskan. Okay semua so far? Okay, now kita teruskan kepada PAQU Kelas Medical Condition. So, soalan-soalan seterusnya berkisarkan ataupun dia akan cuba untuk cover mengenai medical condition. Okay. Antara medical condition yang akan ditanya ialah cardiovascular. Kalau cardiovascular ni dia macam orang yang mempunyai coronary artery disease, heart failure, okay. Dia ada macam heartbeat jantung yang tak abnormal, itu antara yang akan ditanya lah. And then hypertension, kita tahu kalau ada metabolic punya sistem, orang yang mempunyai macam diabetik, sama ada diabetic 1 atau diabetic 2 ataupun pre-diabetic patient, okay. And orang yang mempunyai cancer ataupun respiratory. And then the next one is kalau orang tu adalah stroke, stroke ataupun spinal cord. Stroke ni macam kita panggil transkimik ischemic punya ni ataupun cerebral vascular accident ni. Sebab macam untuk stroke ni, saya sendiri mempunyai pengalaman few ahli keluarga pun ada, which is orang yang mengalami even dia panggil minor stroke ke ataupun ni, dia takkan, kalau in average tu bergantung kepada individu. Kebanyakan yang saya tengok, yang saya ada patient, ada staff yang mempunyai, ada panggil angina ke apa ni, ataupun dia memang it takes about 1 month lah untuk dia betul-betul fully rasa dia okay, stable. Kadang-kadang tak boleh kena panas sangat, dia akan jadi macam dia not comfortable. So it's very important untuk you tahu kalau you berada pada you mempunyai stroke lah. Okay? Spinal cord injury ni macam paraplegia, orang yang memang ada macam kelumpuhan bahagian bawah kaki. Okay? And then musculoskeletal ni macam arthritis lutut paling common lah. Kalau macam atlet dekat Malaysia ni, kalau some of them 29, 30 pun dah start ada early changes degenerative arthritis tu. Okay? And then kalau osteoporosis, osteoporosis ni antara benda yang bahaya juga. So kalau macam you buat DEXA scan apa semua ni, you dapat tahu whether you have osteoporosis ni. Sebab bila osteoporosis ni, you nak start exercises vigorous semua tu, high impact boleh menyebabkan it's not good untuk kita punya. Dan kalau you memang tahu osteoporosis, ada guideline dia untuk you buat exercises secara, bukan tak boleh exercise langsung, tapi apa yang you boleh buat, you boleh buat. Okay? That's why very important untuk dapat consultation, dapat pakar yang betul-betul qualified untuk you dapatkan guideline exercise tu, recommendation. Ini orang yang low back pain.
So ramai juga orang yang even atlet kan, bila dia ada low back pain, dia bukan kata atlet yang injet dekat ISN ni, kita bukan kata dia injet dia tak buat apa-apa langsung tau. Kadang-kadang atlet ni dia kata bila dia injet, lebih teruk datang fizio, exercise daripada dia pergi training. Sebab sebenarnya exercise tu very kita panggil fokus. Sebab benda tu kadang-kadang dia tak buat orang yang back pain ni, especially kan, sebab dia mempunyai muscle, especially deep muscle inside dia punya spine tu tak kuat. So benda tu kita kena strengthenkan. So is penting untuk you tahu kalau you memang ada back pain ke tak. And then mental health ataupun learning difficulties, right? Ini semua antara soalan-soalan yang akan ditanya dalam soalan-soalan seterusnya. Okay, alright. Kita nak tahu, okay, kenapa kenapa kita nak tahu soalan yang berikutnya, 10 lagi soalan selepas 7 tu, ialah kita nak tahu anda berada kat mana, sama ada lower, alright, tengah-tengah ataupun higher dia punya risk, okay. Kalau macam orang yang mempunyai lower, dia selamat betul kan, dia tak perlu disupervise. Dia boleh buat apa saja, okay. Tapi kalau orang yang dia perlu supervise kat tengah-tengah, maknanya dia perlu antara supervise atau supervise. Maknanya dia tahu dia punya ni dia boleh buat banyak mana. It's very important, okay. And then medically supervise. Maksudnya kalau memang dia ada masalah jantung apa saja, kita nak dia disupervise sebab kita nak mengelakkan daripada sudden death ke, okay, menyebabkan ada infection ke, stroke ataupun ada apapun complication yang lain lah, okay. Alright. Okay. So nanti boleh isi, okay, keseluruhan yang exercises seterusnya. Kalau tengok kat sini, dia akan tanya soalan pertama mengenai arthritis, alright, ataupun osteoporosis back problem. Yang kedua, ada tak kita mempunyai cancer? So you just jawab, if yes, yes, if no, you jawab no je. Ikut je dia punya arahan tu. And then yang ketiga dia tanya, you ada masalah jantung tak? Okay. So kalau you memang ada masalah tu, you jawab kat situ. Antara yang kita concern lah bila ni ialah soalan yang ketiga, ialah dia tanya kan any medication yang dia describekan, you jawab je setiap soalan tu. Cuma saya ada PACU Plus ni dia memang ada 2 version je. Satu is English, satu dalam bahasa Canada lah. So hopefully semua orang kat sini kita Malaysia ni boleh jawab. Kalau tak ada boleh try Google Translate ke kan, untuk kita lebih faham lah. Yang penting you faham soalan tu dan you jawab betul-betul baru you dapat result yang betul lah. Yang ketiga and then yang keempat mengenai orang yang ada blood pressure lah. Most common kat sini ialah orang yang paling concern ialah jantung dan mempunyai high blood lah, okay. And then satu lagi yang kelima tu mengenai metabolic ya, kalau orang yang ada diabetik. Ini pun penting sebabnya kita nak tahu apa exercises yang boleh ke tak boleh ke. Okay, you jawab soalan tu. Yang keempat, yang kelima, yang keenam mengenai mental health dan any health problem, okay. And then do you have any? Yang ketujuh, any respiratory disease tak? Paru-paru. You ada masalah tak dengan paru-paru? So soalan yang ketujuh tu kalau you tengok, dia berkisahkan mengenai paru-paru lah, okay. Alright. And then ke-8, any spinal cord injury tadi yang saya cakap tadi. And then pernah ada stroke tak? You jawab kalau you pernah. Then dia tanya, soalan yang stroke ada tak difficulties untuk control condition ataupun medication therapist tu. And then yang ke-10, last kali ialah ada tak medical condition yang you tak ada. Soalan 1 sampai 9 tu tak ada, tapi you tak sure ataupun you tak sure, boleh taruh dekat nombor 10 tu. Ada masalah-masalah lain, okay, list kat situ. Alright. Bila you jawab online tu, kalau yang tengok tu, dia akan lebih mudah lah sebenarnya. Saya suka yang untuk you all try jawab online tu, okay. Daripada situ, you jawab keseluruhan tu tak ada. No, I mean it is advised that you consult qualified professional untuk develop supaya kita dapat guideline yang safe and then effective physical activity, okay. And then if you jawab yes or more condition tu, then you memang dia akan disarankan untuk you jumpa dengan physician lah, okay. Alright. Okay, last. Diharapnya PACU Plus ni, perkongsian hari ini, semua orang dapat benefit pada tu. Just that you kena try. Kalau you tak try, you tak nampak benda ni betapa pentingnya dan boleh diguna pakai oleh semua orang yang kalau memang you bawa, macam saya kata tadi lah, you physio, you tak kenal you punya atlet, you nak satu screening ataupun untuk membantu kita memudahkan, kita pasti yang kita bawa team ataupun players kita ni selamat, ataupun anak-anak kita, ahli keluarga kita boleh minta diisi, jawab PACU Plus ni. And then
Dengan pengisian PAQ Plus ni, kalau you jawab semua okey, there's no barrier kepada, tak ada halangan lah untuk kita melakukan aktiviti. So that kita tak perlu risau. Okay? Kalau memang ni, PAQ Plus ni memang membantu kita untuk kenal status kesihatan kita dan klasifikasi di mana kita berada. Okay? And ianya adalah self-readiness questionnaire. Boleh dijawab secara sendiri, secara mudah, cepat, dan you dapat benefit daripada itulah. Okay, ini adalah sedikit reference dia. And then, okay, itu sahaja. Semua? Okey, hadirin dan hadirat sekalian, terima kasih kepada Puan Faizah atas ilmu yang dikongsikan bersama-sama kita sebentar tadi. Diharapkan para pendengar dapat menimba sedikit sebanyak apa yang dikongsikan oleh Puan Faizah berkenaan apa itu PAQ+. InsyaAllah diharapkan selepas ini kita lebih tahu dan dapat mengenal pasti kesediaan kita untuk beraktiviti. Okey, dimohon untuk Puan Faizah kekal di tempat sebab kita ada menerima beberapa soalan daripada peserta menerusi chat box FB Live Puspanita Kebangsaan. Nak saya bacakan semua soalan kemudian Puan Faizah jawab ataupun satu-satu? Kita ada, kat sini ada 3, kita maybe satu-satulah. Okay. First yang tanya soalan ni dah jawab belum PAQ Plus tu? So biasanya semua orang jawab ya. Jawab PAQ Plus tu dapat benefit dia yang penting Okay. Alright. Okay. Soalan pertama, adakah selepas COVID akan mengalami sakit dada secara tiba-tiba? Saraf jadi tiba-tiba sakit, jantung berdebar serta mudah rasa penat, mata rasa gelap sedangkan pernah menjalani medical check-up. Itu terima kasih kepada soalan yang pertama tu, soalan yang sangat baik. Itu yang kita panggil long COVID tu. Memang long COVID ni dia sangat tricky, dia bergantung kepada individu. Kalau tanya saya ada ramai kawan yang memang consistently very fit, tapi once dia dapat COVID tu, memang dia ada simptom-simptom yang berbeza. Tapi simptom yang didescribe ni memang semua orang memang ada come out dengan like simptom berbeza, tapi more or less seperti yang ditanya tadi lah soalan-soalan tu. Tapi kalau macam ada certain tu memang kalau macam orang yang mempunyai masalah pernafasan, dia tak boleh bernafas, dia ada some treatment dia panggil kalau jumpa fisioterapis kan di hospital, dia ada memang long COVID physiotherapy treatment, especially untuk paru-paru tak boleh bernafas, dia akan bantu you untuk ajar you senaman pernafasan so that you akan consider exercises lah. Tapi maknanya itu yang the guidance tu, bila you rasa memang you ada chest pain tu, you beritahu you pernah ada COVID apa semua tu, dan you dapat benda tu. You faham tak? Maksudnya you pergi pakar akan ajar you untuk senaman pernafasan dan you recover. If not, you akan continuously mempunyai masalah tu dan dia tidak selesai. So saranan saya untuk kalau patient yang pernah ada masih ada dan setengah tu complain about 6 months, it can be 1 year. Tapi bergantung pada individu, tapi pergilah dapatkan check up dan juga untuk tengoklah pergi untuk dapatkan rawatan. Okay? Right. Okay. Harap menjawab kepada soalan yang pertama tadi. Okey, soalan seterusnya. Apakah rawatan untuk mengurangkan kesakitan pada tumit kaki? Macam perempuan je yang tanya ni kan? Jadi kena datang ke ASN, PPSN ASN, jumpa fizio di ASN, mesti sihat dia insyaAllah. Tak, sebenarnya sakit tumit ni memang common. Ada banyak sebab. Kalau saya cakap kat sini secara general, tapi kalau kebanyakan yang sakit tumit ni ada beberapa sebab, reason. Sebab kita punya fascia dekat muscle tu, dekat bahagian tapak tu kerana di-inflame, bengkak, disebabkan oleh, depend, saya pun tak tahu daripada punca ni. Cuma kalau dapat jumpa, pergilah berjumpa dengan pakar sebab sakit tumit dia memang nampak ni tapi sangat membebankan sebab especially untuk kita functional berjalan, berdiri, tu so sakit tu dia memang dia perlu dirawat. Kita perlu jalankan strengthening exercise baru dia recover. Untuk dia recover, kadang-kadang body kita dia akan recover secara sendirinya. Kenapa you perlu dapatkan rawatan susulan tu? Sebab bila you jumpa fisioterapis ataupun pakar, you dapat satu rawatan yang benda tu baik tapi dia kuat dan tidak mempunyai masalah sakit ulangan. Sakit tu secara berulang. Sebab condition macam ni dia akan berulang sebab dia tak cukup kuat. So you kena jumpa pakar untuk dapatkan strengthening exercises lah. Okay? Baru you kurang sakit tu. Sebab tak buat exercise memang akan sakit.
lambatlah dia baik. It takes, kalau you jumpa pakar maybe 2 minggu ke 6 minggu. Sometimes orang yang sakit tumit ni boleh sampai ke 6 bulan kalau you tak jumpa, mendapatkan rawatan yang baik betul lah. Okay? Baik. Alright. So, soalan yang seterusnya, so saya jangkakan ni yang terakhir lah. Adakah chest pain sakit macam kena tumbuk? Tiba-tiba terasa sakit kat dada tu. Dia ada banyak juga dia, tapi dia memang macam nak cakap, saya pun tak pernah sakit chest pain ni. Jadi saya punya ni ialah memang ada tu rasa memang macam, ada yang cakap macam tarik, macam discomfort, kadang-kadang nak bernafas tak boleh. Ada yang sometimes dia punya tu boleh di miss ni tau, macam kadang-kadang daripada chest pain ni ada orang cakap ada sakit kat belikat lah, tarik kita sampai ke depan lah. So saya personally saya tak pernah rasa chest pain tu, Alhamdulillah. Tapi itu antara yang didiscuss lah, maknanya dia sakit dekat dada lah, especially belah kiri lah. Itu yang sangat kita concern lah kalau orang yang mempunyai chest pain ni. So kena jumpa, kena dapatkan rawatan susulan, dapatkan consultation pakar, jumpa pakar yang betul lah. Kalau jumpa bomoh, dapat lain lah. Maksudnya betul-betul, kalau bomoh tu bomoh yang bertawaliah tak ada masalah. Cuma dapatkan yang betul-betul lah mengenai jantung, jumpa pakar yang betul-betul melibatkan jantung lah. Okay? Minta maaf, kita ada lagi tambahan soalan. Okay. Banyak soalan sebab kita masih ada masa, okay. So kita tambahkan soalan ni. Okey. Pada pendapat Puan, healthy lifestyle bermula dari usia muda atau tak kira peringkat umur? Good question. Ada orang dia muda, aktif, sihat macam saya. Lepas tu dia dah gradually kurang. Tapi tidak sepatutnya menjadi alasan. Dia sebenarnya aktif daripada muda, consistently istiqamah sampai ke tua. Tapi kalau kita dah berusia, tua, tak boleh sebut tua. Kalau kita dah berusia, tidak semestinya kita dah tak pernah buat apa-apa, kita tak boleh buat. Tak. That's why kita share hari ni, PAQ Plus ni, sebab saya rasa satu perkongsian yang dapat dimanfaatkan oleh semua orang untuk you start something. You start sikit, you jangan tak buat apa-apa langsung. Sebabnya doa lah, sebab kita nak sihat untuk apa? Kita nak beribadah, kita nak ni, sebab benda tu penting untuk kita sihat, untuk kita melakukan physical activity kita. Kalau macam, saya sangat concern lah kalau pasien-pasien datang jumpa saya kan, orang tua yang sakit lutut, antara benda yang dikata ialah nikmat sembahyang tu tak ada sebab nak sujud tak dapat. So itu adalah benda yang kenapa kita kena consistently sihat, teruskan daripada muda. Cuma kena faham lah exercises ni, kalau you buat berlebihan boleh memudaratkan. Kalau you buat kurang pun tak cukup. So you have to be istiqamah dengan consistently benda tu buat secara gradually lah. Kalau bestnya dapat personal trainer yang dapat gradual, you nampak effect dia, you rasa lebih efektif lah exercise tu. Okay? Alright. Okay. So tidak mengira usia. Tidak. Sebaiknya dari usia, awal. You see PAQ Plus tu, you muda ke, you tua ke, daripada situ you start somewhere. You ada guidance, you start somewhere. Jangan tak start langsung. Better late than never, okay? Gemuk is not awesome. Ingat tu. Gemuk is not awesome. Alright. Okay, last kali. Apa beza ACL dan MCL? Ni pada mereka. Tu, okay, lutut kita. Ni lutut, antara ni lutut kita. Dia ada ACL. Okay, lutut, ACL. Anterior cruciate ligament. Lepas tu, tadi dia tanya ACL dengan MCL kan? Betul. Ni ACL, dia ada 4 ligament utama. ACL, dia ada PCL belakang. Di tengah-tengah dalam lutut tu ACL, PCL. Lepas tu di dalam tu medial MCL, medial collateral ligament dengan lateral collateral ligament. Tujuan kesemua ligament ni adalah bertindak sebagai penstabil sendi. So kalau you injured bahagian depan ACL tu, okay, dia akan hadapi masalah giving way. Maksudnya bila kita nak turun tangga ni, dia akan rasa macam, wilah. Tapi kalau you ada medial tu, macam you nak buat any macam turning, criss-cross punya activity tu lebih susah lah. Of course ACL pun sama, tapi A is depan, anterior cruciate, posterior cruciate ligament, medial collateral, lateral collateral ligament. So dia berfungsi, dia ligament ni berfungsi sebagai penstabil kepada sendi kita. Okey. Harapnya semua soalan-soalan, jawapan-jawapan yang diberikan oleh Puan Faizah itu dapat memberi gambaran sedikit sebanyak kepada puan-puan, tuan-tuan yang bertanyakan soalan. Tapi untuk lebih lanjut, rujuklah pada yang pakar. Okey. Alright. So terima kasih sekali lagi kepada Puan Faizah atas kesudian Puan bersama-sama kami pada seminar kali ini.